Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zulaika binti Zakaria dari grup D65. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang penjajah yang paling memberi kesan kepada masyarakat Malaysia dari segi 4 aspek, iaitu politik, ekonomi, sosial dan agama. Seperti yang kita tahu, tanah Melayu dulu kita telah dijajah oleh pendatang asing. Sebelum tanggal 31 Ogos 1957, negara kita telah berada di bawah naungan para penjajah. Malaysia sudah dijajah selama hampir 446 tahun. Ia bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka kepada kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Selain Portugis, Malaysia juga yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu juga telah dijajah oleh beberapa kuasa asing iaitu Belanda, British dan Jepun. Tujuan awalnya kedatangan kuasa-kuasa asing tersebut hanyalah atas sebab menjalankan urusan perdagangan. Atas beberapa kesilapan, kesalahan dan masalah yang berlaku, kuasa-kuasa asing ini mengambil peluang untuk mengambil kesempatan untuk menjajah tanah Melayu. Selain itu, penjajahan berlaku kerana kuasa-kuasa asing tersebut memiliki kepentingan masing-masing untuk menakluk negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, tujuan mereka juga untuk menyebarkan dakwah keagamaan yang antaranya adalah agama Kristian. Pada peringkat awal, kedatangan penjajah di negeri ini berslogankan 3G iaitu Gold, Glory dan Gospel telah dijadikan motif untuk meluaskan kuasa mereka. Kesan penjajahan Belanda terhadap Malaysia. Belanda adalah kuasa asing yang kedua yang menjajah tanah Melayu. Mereka mula berdagang di Kepulauan Melayu pada abad ke-17 dan mempunyai pusat utama perdagangan di Betawi iaitu di Jakarta di Pulau Jawa. Untuk menarik para pedagang di Betawi, Belanda telah menghancurkan kekuasaan Portugis di Melaka. Pada tahun 1641, atas bantuan kerajaan Johor, Portugis di Melaka telah berjaya ditewaskan. Kesan kepada politik. Pada 20 Mac 1602, Syarikat Bersatu Hindia Timur atau VOC telah ditubuhkan oleh para pedagang Belanda. Tujuan pertama penubuhan VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah dan biji timah. Pelabuhan Melaka merosot dari segi populariti kerana Belanda telah menjadikan Betawi sebagai pelabuhan perdagangan. Campur tangan pihak Belanda secara intensif dalam pergolakan istana, termasuk urusan tahta, pentadbiran serta ekonomi menyebabkan kekuasaan semakin kuat. Kesan ekonomi pula, berikut dikongsikan kesan dari segi ekonomi akibat penjajahan di Belanda. Peninggalan bangunan State House yang menjadi penempatan rasmi Gubernur Belanda dan timbalan Gubernur Belanda di Melaka sewaktu tahun 1650. Kesan sosial. Dari segi sosial pula, kesan penjajahan Belanda adalah seperti berikut iaitu peninggalan kubur Belanda di Bandar Hilir, Melaka bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka. Kesan agama. Hal-hal agama di bawah kuasa Sultan sebagai penaung, menubuhkan Majlis Agama Islam serta mengubah undang-undang yang dilaksanakan di mahkamah, menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di setiap negeri Melayu. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perluasan dasar imperialisme dan kolonialisme Barat telah dimulakan oleh Portugis, kemudian diikuti Belanda, Inggeris dan Jepun. Banyak perubahan telah berlaku di tanah Melayu termasuk Sabah dan Sarawak dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kemasukan penjajah juga telah menimbulkan reaksi di kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajah. Sekian, terima kasih.